Hari ini, Ahmad Rafiq bin Rozami, Khairul Afif Afzal bin Luqman dan juga Haikal bin Zunaidi akan membentangkan tentang sejarah perkembangan bahasa Melayu merangkumi beberapa tajuk. Sebelum kami masuk kepada pembentangan, soalan tugasan 2 ini adalah untuk menilai sejarah perkembangan tulisan bahasa Melayu pra-merdeka dan pasca merdeka serta cabaran dan masa depan bahasa Melayu. Tajuk yang akan kami bentangkan ialah jenis-jenis tulisan, sejarah perkembangan bahasa Melayu pra-merdeka dan pasca merdeka serta cabaran dan masa depan bahasa Melayu. Hari ini kita akan melihat beberapa jenis-jenis tulisan, iaitu tulisan Palava, tulisan Kawi, tulisan Jawi, sistem ejaan Zaaba, sistem ejaan Rumi Converse dan juga pedoman ejaan Rumi Bahasa Melayu. Tulisan Palava. Tulisan Palava ialah suatu tulisan abjad suku kata iaitu suku Abugida yang berasal daripada tulisan Brahmi dari Indo-Aryan lambat Indus-Kush. Ia juga dikenali sebagai tulisan bulat. Tulisan Palava digunakan di Kepulauan Melayu. Tulisan ini merupakan tulisan yang paling awal digunakan di Kepulauan Melayu. Ianya bertapak di Pulau Jawa dan digunakan untuk menulis dalam bahasa Sanskrit. Pada ketika itu, bahasa Sanskrit menjadi bahasa pentadbiran dan ilmu pengetahuan. Namun, penyebaran tulisan dan bahasa Hindu terhad kerana tiada asas dan kemudahan untuk mengajar orang kebanyakan menulis dan membaca. Seterusnya, tulisan ini juga merupakan sistem tulisan paling awal digunakan untuk menulis dalam bahasa Melayu kuno. Ia juga dipengaruhi oleh bahasa Sanskrit. Bukti penggunaan tulisan Palava terdapat pada Yupa, iaitu tiang batu persembahan ataupun dikatakan prasasti di daerah Muarekaman, iaitu pertemuan antara Sungai Mahakam dan Kedang Kepala sekitar 125 kilometer atau 2 jam menaiki bot laju ke Hulu Tenggorang, ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara. Yupa tersebut dijumpai oleh pekerja topografi Belanda dalam tahun 1879 dalam huruf Palava iaitu dalam berbahasa Sanskrit. 7 yupa tersebut kini berada di Muzium Nasional Jakarta iaitu untuk menceritakan pencapaian Raja Mula Warwan, cucu Kunduga. Yupa tersebut berasal dari 400 tahun, merupakan peninggalan pemerintahan Hindu. Berikut merupakan contoh huruf Palava. Tulisan Kawi. Tulisan Kawi ialah sistem tulisan terawal di Kepulauan Melayu. Ia telah wujud dalam kurun ke-8 Masihi. Tulisan Kawi digunakan untuk menulis dalam bahasa Kawi yang dituturkan oleh orang Jawa pada ketika itu. Tulisan ini kemudiannya dibawa masuk ke kawasan-kawasan lain di sekitar Asia Tenggara dan bercambah menjadi sistem-sistem tulisan baharu. Perkataan Kawi berasal daripada perkataan Sanskrit yang bermaksud penyair. Tulisan Kawi asalnya adalah daripada huruf Wangki, iaitu huruf orang-orang Palava yang berasal dari Coromandel, India. Huruf Kawi ini lenyap pada tahun 1400 Masihi beriringan dengan runtuhnya kemegahan kerajaan Majapahit yang kemudiannya digantikan oleh huruf Jawa. Bukti penggunaan tulisan ini ditemukan melalui inskripsi yang dijumpa di Joreng, Tapanuli, Sumatera Utara. Berikut merupakan contoh askara Kawi, iaitu contoh askara untuk induk, contoh pemakaian tanda diakritik dan juga contoh pemakaian pasangan. Tulisan Jawi. Tulisan Jawi bermaksud huruf-huruf Arab dengan beberapa huruf tambahan yang digunakan untuk menulis dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi telah wujud sejak sekitar tahun 1300 Masihi di Kepulauan Melayu. Perkembangannya berhubung kait dengan ketibaan Islam, khususnya daripada orang Parsi. Tulisan Jawi ditulis dari kanan ke kiri. Tulisan ini berpunca daripada kesusasteraan Arab yang diperkenalkan oleh orang Parsi kepada kerajaan Melayu Jambi. Tinggalan tulisan Jawi purba yang terawal ditemui pada batu bersurat Terengganu yang bertarikh 1303 Masihi iaitu pada tahun 702 Hijrah. Selain itu, syair Bidasari
tulisan sekitar 1300 hingga 1399 Masihi juga ditemui di Sumatera, sementara penggunaan terawal abjad Rumi untuk bahasa Melayu datang dari akhir abad ke-19. Tulisan ini dipanggil pegon dan gundil di daerah Jawa, Jawa di Aceh Darussalam, Yawi di Patani, dan Jawi di Sumatera, iaitu di Riau, Sumatera Barat, Jambi, dan Sumatera Selatan, Malaysia serta Brunei Darussalam. Di Malaysia, sistem ejaan Jawi bukanlah sistem tulisan rasmi, tetapi diajar sebagai satu subjek dalam pengajaran di sekolah, manakala di Indonesia pula, sistem ini hanyalah dikenali oleh para penghaji naskah Melayu lama. Apabila tulisan Jawi muncul, didapati bahawa menerusi tulisan Jawi inilah bahasa Melayu terus maju dalam pelbagai bidang. Kebanyakan muballigh dan golongan cendekiawan Melayu mengenal pasti bunyi bahasa Melayu yang tidak terdapat dalam bahasa Arab. Kekurangan abjad ini telah menyebabkan mereka memilih huruf Parsi dan huruf lain yang mereka cipta sendiri dengan menambah tanda pada huruf Arab yang sedia ada. Batu bersurat Terengganu memperlihatkan pengaruh bahasa Arab mula menjalar masuk ke dalam bahasa Melayu. Batu bersurat di Kuala Berang juga memperlihatkan satu perubahan radikal terhadap bahasa Melayu. Tulisan pada batu tersebut memperlihatkan penggunaan huruf-huruf yang dikatakan tulisan Jawi. Tulisan Jawi yang terdapat pada batu bersurat Kuala Berang menunjukkan bahawa tulisan ini telah mengenal abjad bahasa Melayu dengan agak lengkap. Gambar ini merupakan contoh tulisan Jawi. Sistem ejaan Za'aba. Zainal Abidin bin Ahmad atau dikenali sebagai Za'aba. Beliau ini dilahirkan pada 16 September di Kampung Batu Kikir, Jempol, Negeri Sembilan. Selain nama Za'aba, beliau turut menggunakan beberapa nama samaran seperti Anak Melayu Jati, Patriot dan Zal Penjemaan. Zainal Abidin bin Ahmad merupakan sarjana dan cendekiawan Melayu yang aktif dalam pelbagai bidang, terutamanya dalam bidang bahasa. Beliau juga bertugas sebagai guru bahasa Melayu di English College, Johor Bahru pada tahun 1916 dan kemudian bertukar ke Maktab Melayu Kuala Kangsar pada tahun 1918 dan beliau berpindah ke Maktab Perguruan Sultan Idris pada tahun 1924. Sistem ejaan Za'aba ini merupakan sistem yang pertama dalam sistem ejaan Rumi, bahasa Melayu yang disusun oleh orang berbangsa Melayu, iaitu Zainal Abidin, pada tahun 1933, sebelum Perang Dunia Kedua, dan ianya telah tersiar dalam sistem ejaan Melayu Jawi. Sistem ejaan ini telah dihasilkan di SITC, iaitu Maktab Perguruan Sultan Idris, dan juga merupakan sistem ejaan Rumi yang terkenal sebelum kewujudan sistem ejaan baharu. Za'aba tidak menggunakan tanda sirkumfleks atau aksen sebagai penanda panjang atau pendek bunyi bagi mana-mana grafem vokal dalam sistem ejaannya. Setiap perkataan yang dieja adalah dengan berdasarkan bunyi. Dalam sistem ejaan ini juga mempunyai 3 bunyi diftong yang telah diistilah sebagai huruf bunyi berkait, iaitu bunyi-bunyi I, au dan oi. Sistem ejaan ini juga telah disusun dan diperkemas dalam jangka masa beberapa tahun dan termuat dalam beberapa buah buku pedoman bahasa terbitan Pejabat Karang mengarang SITC seperti Ilmu Bahasa Melayu Penggal 1, Pelita Bahasa Melayu Penggal 1 dan Daftar Ejaan Melayu iaitu Jawi Rumi dengan judul Petua-Petua Ejaan Rumi yang kesemuanya dikarang sendiri oleh Za'aba. Sistem tulisan Za'aba juga telah dijadikan sebagai sistem ejaan rasmi dalam Kerajaan Malaysia, sekolah-sekolah dan instituti pengajian tinggi sehingga tahun 50-an sebelum digantikan dengan sistem ejaan baharu Bahasa Malaysia pada 16 Ogos 1972. Sistem ejaan Za'aba tidak menggunakan teori dan teknik linguistik kerana ia hanya melambangkan bunyi-bunyi bahasa Melayu melalui huruf-huruf Rumi yang digunakan dalam sistem ejaan Jawi bahasa Melayu. Sistem ejaan Rumi Kongres. Selepas sistem ejaan Za'aba ialah sistem ejaan Rumi Kongres. Sistem ini merupakan hasil daripada satu sidang di bawah Jawatankuasa Ejaan dan Bunyi Bahasa Melayu pada 16 hingga 21 September 1956. Sebanyak 3 kertas kerja tentang ejaan dan bunyi bahasa Melayu telah diperhalus, iaitu Kongres Bahasa dan Persuratan yang pertama telah diadakan di Singapura pada tahun 1952. Yang kedua pula diadakan di Seremban pada tahun 1954 dan yang terakhir iaitu ketiga
di Singapura dan Johor Bahru pada 16 hingga 21 September 1956. Sidang ini telah membentuk 16 ketepatan tentang ejaan bahasa Melayu, 2 ketepatan tentang bunyi bahasa dan 1 ketepatan tentang tulisan Jawi. Ketepatan ejaan bahasa Melayu. Prinsip yang telah ditetapkan ialah menggunakan sistem fonologi, bukan fonetik, iaitu dengan melambangkan satu fonem dengan satu grafem. Seterusnya, perubahan dalam penggunaan kata partikel, iaitu kata gelaran si, kata depan di, ke dan penanda sama atau satu dipisahkan ejaannya daripada perkataan yang mengikutnya tanpa sempang. Seterusnya, terdapat pembaharuan dari pengejaan kata tertentu. Ejaan Kongres menetapkan perkataan dieja berdasarkan sebutan asal. Seterusnya, tanda sempang dihapuskan kecuali pada kes tertentu sahaja. Dan terakhir, perbezaan dari segi keserasian vokal dalam suku kata awal dan suku kata akhir tertutup ditetap semula. Pedoman ejaan Rumi Bahasa Melayu. Sistem ejaan Rumi yang digunakan sekarang ialah sistem ejaan Rumi Baharu Bahasa Malaysia yang dirasmikan penggunaannya pada 16 Ogos 1972. Sistem ini merupakan cetusan daripada Perjanjian Penyatuan Ejaan Rumi bagi Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia yang dasarnya dipersetujui pada tahun 1967. Badan yang ditugaskan menyusun pedoman ejaan Rumi di Malaysia ialah jawatan kuasa yang diletakkan di bawah pengurusan Dewan Bahasa dan Pustaka. Maklumat yang termuat dalam Pedoman Umum Ejaan Rumi Bahasa Melayu ini berdasarkan dokumen-dokumen Pedoman Ejaan Rumi yang telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Berikut merupakan ciri-ciri Pedoman Ejaan Rumi Bahasa Melayu, iaitu abjad, huruf A besar, A kecil dan seterusnya. Seterusnya, huruf vokal, iaitu terdiri daripada A, E, I, O dan U. Terdapat dua versi huruf E, iaitu E pipit dan E taling, yang di mana bunyi E tersebut berlainan, iaitu dengan juga A. Yang seterusnya, huruf diftong. Diftong dilambangkan dengan gabungan dua huruf vokal, iaitu AI, AU dan OI yang dilafazkan sebagai bunyi geluncuran, seperti I, AU, OI. Yang seterusnya, huruf konsonan. Huruf konsonan dalam ejaan berbahasa Melayu terdiri daripada huruf-huruf selain huruf vokal, iaitu A, E, I, O dan U. Seterusnya, huruf besar. Huruf besar digunakan bagi huruf pertama kata awal ayat. Misalnya, dia sehat. Di pada perkataan dia menggunakan huruf besar. Yang terakhir sekali, huruf condong. Huruf condong digunakan untuk menulis nama buku, majalah atau surat khabar yang dikutip untuk sesuatu penulisan. Contohnya seperti rujukan. Terima kasih kepada saudara Haikal atas penerangan sebentar tadi. Seterusnya kita masuk pula kepada sejarah perkembangan bahasa Melayu pra-merdeka dan pasca merdeka. Sebelum itu, marilah kita lihat isi kandungan tentang subtopik ini, iaitu 2.0 peranan institusi dan pertubuhan, 2.1 bahasa Melayu dalam sistem pendidikan dan yang terakhir sekali 2.2 pengenalan bahasa Melayu moden. 2.0 peranan institusi dan pertubuhan. 2.0.1 Peranan Pejabat Karang-Mengarang. Khairuddin Muhammad 2014 menyatakan peranan Pejabat Karang-Mengarang ditubuhkan di bawah rancangan O.T. Dusat. Terdapat dua jenis peranan, iaitu peranan jangka pendek dan peranan jangka panjang. Peranan jangka pendek ialah mengeluarkan sebanyak mungkin buku untuk pembacaan dan kegunaan sekolah Melayu. Manakala peranan jangka panjang pula termasuk mengeluarkan jurnal, bergambar, mengadakan perpustakaan bergerak di desa dan menjual buku di kampung. 2.0.2 Peranan Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa. Sharifah Nur Said Abdullah Rahman 2007 menyatakan bahawa fungsi PBM-PB adalah untuk mengadakan perbincangan dan kuliah tentang isu bahasa Melayu seperti ejaan dan perpustakaan. Menurut Khairuddin Muhammad 2014, peranan PBM-PB juga bertujuan untuk menjalankan kajian dan penerbitan karya akademik mengenai bahasa, sejarah dan kebudayaan Melayu.
Peranannya pula adalah untuk mendorong lebih ramai orang Melayu untuk menulis dan menerbitkan karya mereka untuk memantapkan bahasa dan sastra Melayu. Seterusnya iaitu 2.0.3 Peranan Angkatan Sastra 50. Angkatan Sastra 50 atau Asas 50 bertujuan untuk memperluaskan dan meningkatkan kesusastraan dan kebudayaan Melayu yang sejak tahun 1950 telah menjadi tunjang bangsa yang pelbagai di tanah Melayu. Peranan seterusnya adalah untuk mempelajari pelbagai bidang penulisan sastra termasuk cerita, lakonan, buku, rencana, pengetahuan, kebudayaan dan peradaban Melayu serta mengubah dan menghasilkan cerita, lakonan dan sebagainya yang mengandungi pemikiran dan gaya yang inovatif untuk disiarkan dan diterbitkan. Kita masuk pula kepada 2.1 Bahasa Melayu dalam Sistem Pendidikan. 2.1.1 Laporan Barnes 1951. Menurut Alis Putih 2012, British telah memilih 9 orang Melayu, 5 orang Inggeris bagi mengetahui jawatan kuasa Barnes bagi pengajian Melayu. Orang Melayu mesti mengambil bahagian dalam pembangunan negara maju. Laporan Barnes 1951 bertujuan untuk memeriksa dan memberi cadangan agar bahasa Melayu dimartabatkan dalam pendidikan bagi keseluruhan penduduk Malaya. Cadangan dalam laporan ini ialah pendidikan sekolah rendah mempunyai keupayaan untuk menghasilkan masyarakat yang taat dan setia kepada negara. Yang kedua, 2.1.2 Laporan Fenwu. Laporan Barnes banyak menerima tentangan daripada kaum Cina, terutamanya kaum Cina yang berpendidikan, menurut Azlizan Talib 2019. Mereka merasakan diri mereka tergugat lalu terhasillah Laporan Fenwu 1951. Laporan Fenwu 1951 ditubuhkan bagi mengkaji semula Laporan Barnes 1950. Selain itu, laporan ini adalah untuk memenuhi tuntutan Cina yang menganggap Laporan Barnes 1950 bertujuan untuk menghapuskan budaya dan bahasa Cina. Antara cadangan dalam laporan ini ialah sekolah Cina menggunakan sistem kurikulum. 2.1.3 Ordinan Pelajaran 1952. Laporan Barnes dan Laporan Fenwu membezakan dasar pendidikan Tanah Melayu, maka kerajaan British menubuhkan sebuah jawatan kuasa khas untuk mengkaji kedua-dua laporan tersebut. Pada 1951, ia diluluskan sebagai Ordinan Pelajaran 1952 oleh Majlis Perundangan Persekutuan. Antara cadangan ialah di sekolah kebangsaan yang pengantar bahasa Melayu, bahasa Inggeris adalah wajib. Di sekolah kebangsaan yang berpengantar bahasa Inggeris, ia adalah bahasa pilihan. Terdapat masalah berkenaan isu penggunaan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar di sekolah telah mengelirukan pandangan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum. Yang terakhir sekali iaitu 2.1.4 Penyata Razak 1956. Penyata Razak 1956 ialah cadangan pendidikan yang ditulis pada tahun 1956 dalam usaha untuk mewujudkan Persekutuan Tanah Melayu. Laporan ini diberi nama berdasarkan nama Tun Abdul Razak, Menteri Pelajaran pada masa itu. Laporan ini telah dimasukkan ke dalam Seksyen 3 Ordinan Pelajaran 1957 untuk menyediakan asas untuk rangka kerja pelajaran atau kemerdekaan Melaya yang kemudiannya menjadi Malaysia. Penyata Razak 1956 bertujuan membentuk satu sistem pelajaran kebangsaan yang dapat diterima oleh semua masyarakat. Hal ini bertujuan bagi menggalakkan perkembangan budaya, sosial, politik dan ekonomi. Antara salah satu cadangan dalam penyata ini ialah bahasa Melayu dan bahasa Inggeris diwajibkan bagi semua sekolah rendah. Subtopik yang terakhir 2.2 Pengenalan Bahasa Melayu Moden. 2.2.1 Peranan Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP). Antara peranan DBP ialah membina dan mengembangkan bahasa kebangsaan dalam setiap bidang seperti sains dan teknologi. Dewan Bahasa dan Pustaka juga memainkan peranan penting dalam meningkatkan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, kerana banyak perkataan dicipta dalam bahasa Melayu dalam bidang yang berkembang pesat seperti sains dan teknologi.
Menggalakkan penggunaan bahasa kebangsaan yang betul. Bidang yang dimaksudkan ialah bidang pentadbiran negara, institusi pengajian tinggi dan bidang yang kompleks dan maju seperti intelektual, kebudayaan, ekonomi dan perdagangan. 2.2.2 Kerjasama serantau dan pengantarabangsaan. Yang pertama iaitu Majlis Bahasa Indonesia Malaysia berjaya mewujudkan sistem ejaan baru, mengeluarkan pernyataan bersama Malaysia-Indonesia. Telah berlaku satu rundingan pada tahun 1972 untuk mengembangkan bahasa kebangsaan negara masing-masing. Yang kedua iaitu Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia Malaysia. Pada tahun 1985, negara Brunei Darussalam telah menjadi anggota baharu dalam MBIM yang terbahagi kepada dua sidang iaitu Sidang Majlis dan Sidang Pakar yang diadakan setahun sekali. Yang terakhir sekali iaitu GAPENA, Gabungan Persatuan Penulis Malaysia Berbahasa Melayu ditubuhkan pada tahun 1970. Terdapat 7 sebab mengapa GAPENA ditubuhkan dan GAPENA bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dan kepentingan penulis. Seterusnya, kita pergi kepada cabaran dan masa depan bahasa Melayu. Seterusnya, antara cabaran yang perlu dihadapi bagi memperkasakan bahasa Melayu ialah dari segi pendidikan, penggunaan lawak tempatan. Hal ini berlaku kerana kesukaran menggunakan bahasa Melayu dalam pembelajaran dan pengajaran bagi negeri yang mempunyai loghat yang dominan seperti Kelantan, Terengganu dan Pulau Pinang. Pemantauan di dalam kelas menunjukkan guru dan murid berkomunikasi dan menjalankan pembelajaran menggunakan lawak tempatan. Penggunaan bahasa Melayu pasar. Sistem bahasa yang diajar di sekolah tidak menjadi amalan dan budaya berbahasa dalam kalangan remaja. Apa yang diajar di sekolah jarang diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Seterusnya, persaingan yang hebat daripada bahasa Inggeris. Walaupun sudah mendapat kemerdekaan, tetapi sistem sekolah menengah dan universiti di negara ini masih meletakkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam kedudukan yang sama taraf. Seterusnya, dari segi ekonomi. Penggunaan bahasa Melayu dalam bidang ekonomi masih tidak meluas. Bahasa Melayu dikatakan tidak mempunyai nilai ekonomi dan masyarakat tidak meyakini dengan kemampuan bahasa Melayu dalam urusan perdagangan dan perniagaan. Sebagai contoh, sebuah restoran terkenal di Kuala Lumpur dimiliki oleh 100% orang Melayu yang telah menggaji 100% pekerja Melayu dan mempunyai pelanggan hampir 99.9% orang Melayu telah menulis nama restoran dan menu dalam bahasa Inggeris. Seterusnya, dokumen perniagaan syarikat swasta masih menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa utama dan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua. Sebagai contoh, syarikat-syarikat kereta, syarikat kebarangan elektrik dan komputer serta industri perhotelan telah menggunakan bahasa Inggeris sepenuhnya dalam urus niaga tersebut. Penggunaan bahasa Inggeris telah digunakan dalam segala pasaran perniagaan atau urusan lain. Seterusnya, pentadbiran kerajaan. Dalam konteks pentadbiran kerajaan, terdapat beberapa cabaran iaitu perlembagaan telah membuat keputusan untuk menyamakan kedudukan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Perkara ini menyebabkan masalah untuk memperluaskan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Maka, bahasa Inggeris mendapat kedudukan yang tinggi manakala bahasa Melayu masih bersaing untuk mendapatkan kedudukan tersebut. Dalam urusan rasmi antarabangsa, semua dokumen perjanjian antarabangsa oleh agensi kerajaan hendaklah menggunakan bahasa Inggeris dan terjemahan dalam bahasa kebangsaan diperlukan bagi tujuan rekod dan semakan. Seterusnya ialah kerancuan bahasa di media sosial. Nik Safiah Karim tahun 1986 mendefinisikan kerancuan bahasa sebagai penggunaan bahasa yang melanggar peraturan. Bahasa yang digunakan oleh pengguna media sosial amat mempengaruhi masyarakat yang melihatnya. Kerancuan bahasa ini dilihat melalui perkembangan teknologi digital yang telah menyebabkan kebanyakan bahasa telah bercampur aduk. Terdapat juga guru yang menggunakan dialek daerah mereka sendiri sebagai bahasa penghantar semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Tambahan lagi, penggunaan perkataan singkatan juga telah semakin popular pada zaman sekarang akibat pengaruh media sosial, dan situasi ini menyebabkan bahasa Melayu menjadi bahasa rancun. Secara tidak langsung, bahasa rancun ini telah menyekat dan menghalang usaha memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu tertinggi di Malaysia.
Di samping itu, cabaran lain ialah percampuran kod. Percampuran kod merupakan percampuran bahasa dalam sesuatu ayat atau topik yang dibahaskan. Percampuran kod digunakan bagi menggantikan perkataan yang tidak tahu maknanya, memudahkan penjelasan, menyelesaikan masalah kekurangan leksikal dan memudahkan lagi cara sebutan. Sebagai contoh, kita lihat pada situasi di bawah. L. Majlis kahwin nanti, I nak buat simple-simple je tau. Manakala P menjawab, mana boleh sayang. I nak majlis perkahwinan kita ni letups dan viral di media sosial. Ini merupakan contoh perbualan yang memiliki percampuran kod di dalamnya. Raja di bawah menunjukkan contoh percampuran kod dalam kehidupan seharian kita. Situasi ini amatlah membimbangkan kerana percampuran kod adalah sesuatu yang boleh menjejaskan martabat bahasa ibunda kita. Seterusnya kita pergi kepada Selangor. Apa itu Selangor? Bahasa Selangor ialah penggunaan bahasa yang tidak rasmi dan ungkapan-ungkapan yang tidak dianggap sebagai standard dalam dialek atau bahasa. Kata Selangor digunakan untuk memudahkan ekspresi dan melibatkan ringkasan perkataan. Contohnya, tidak apa menjadi tak apa. Kata Selangor terhasil daripada bahasa asing yang ditukarkan kepada bahasa Melayu seperti cute menjadi cute. Raja di bawah menunjukkan salah satu contoh perbualan yang menggunakan bahasa Selangor, iaitu menggunakan lorak Kedah. Akhir sekali, penerapan elemen hak asasi. Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan bahasa kebangsaan di Malaysia sebagai bahasa Melayu berdasarkan Perkara 152. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan tidak akan sesekali menafikan kedudukan dan hak bahasa lain untuk digunakan, dipelajari dan dikembangkan sekalipun dengan menggunakan dana WWAM. Dalam kandungan 152 bahasa kebangsaan, bahasa rasmi negara ialah bahasa Melayu dan hendaklah dalam tulisan yang diperuntukkan melalui undang-undang oleh Parlimen. Dengan syarat bahawa tiada seorang pun yang boleh melarang atau menghalang penggunaan selain bagi maksud rasmi atau daripada pengajarkan atau belajar apa-apa bahasa lain. Dan juga, tiada apa-apa halangan dalam pasal ini yang boleh menjejaskan hak kerajaan, persekutuan atau hak mana-mana kerajaan negeri untuk memelihara dan meneruskan penggunaan dan pengajian bahasa mana-mana kaum lain di dalam persekutuan.